Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga rakan penyampai saya Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Dan untuk Awani Pagi pada kali ini, kita nak membincangkan mengenai konflik di Syria itu sendiri. Dan kita tahu pada 15 Mac 2021, genaplah 10 tahun bumi Syria telah bermandi darah, namun tanda-tanda perdamaian di rantau tersebut belum lagi menampakkan hasilnya. Bumi Syria hari ini ibarat padang jarak padan terkukur. Kebanyakan bangunan yang terdapat di Syria hari ini hancur dan masjid-masjid seperti Masjid Khalid Al-Walid rosak teruk akibat perang tersebut. Dan pengaruh Arab Spring di Timur Tengah merupakan antara faktor terbesar yang menyumbang dalam kebangkitan rakyat Syria menentang rejim keluarga Al-Assad yang sudah 40 tahun memegang tampuk kekuasaan mereka, Hakim. Dan itu sedikit apa yang Fizi jelaskan tadi mengenai sejarah bagaimana boleh tercetusnya konflik Syria yang sehingga kini telah mengorbankan lebih 350,000 nyawa sejak sedekad lalu, dan susulan itu pelbagai pihak agensi non-government organisation NGO tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada negara Syria, dan salah satunya adalah Syria Care sendiri. Dan kita ingin memahami sedikit mengenai keadaan di sana dan bagaimana pengalaman Syria Care itu sendiri merasai pahit getir masyarakat di sana, dan secara tidak langsung pengajaran yang boleh kita perolehi daripada Syria Care yang telah berada di sana sejak 2014 lagi. Betul. Dan untuk itu kita nak bersama dengan salah seorang yang membantu misi kemanusiaan ini, iaitu Siti Sakinah Mia Omar. Beliau merupakan pengerusi Syria Care. Terima kasih Puan atas kesudian bersama kami pada pagi ini. Dan sebelum kita nak memulakan perbincangan lanjut, buat permulaan, mungkin Puan boleh maklumkan sendiri peranan yang dimainkan oleh pihak Syria Care di Syria ini. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya berada di set pada hari ini. Baik, Syria Care sebenarnya telah memulakan kerja-kerja membantu rakyat Syria ini sejak dari tahun 2012 lagi, dan kita telah mendaftar di JPPM sejak tahun 2014, dan sejak daripada itu sehingga ke saat ini kita tidak pernah berhenti untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka di sana, kerana kita melihatkan keadaan di sana bukannya bertambah baik, malah keadaan menjadi bertambah buruk tahun demi tahun. Dan tahun ini cukup sedekat derita Syria, namun kita tidak nampak langsung sebarang kemungkinan keadaan akan menjadi lebih baik bagi mereka di sana, dan ramai lebih kurang 4.3 juta pelarian sekarang berada di kawasan utara Syria yang sangat-sangat memerlukan perhatian dari kita semua. Dan kalau kita lihat kepada difahamkan Syria Care telah pun ditubuhkan pada 2014. Betul. Bagaimana sebenarnya kolaborasi antara Syria Care dan juga pihak di sana? Bagaimana boleh mendapatkan dari segi kontaknya untuk kita menyalurkan bantuan dan sebagainya? Mungkin dapat. Dan apa bentuk bantuannya? Ya, betul. Baik, alhamdulillah Syria Care kita bekerjasama dengan 6 NGO tempatan. Ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana mereka tahu kedudukan dan apa yang berlaku on the ground. Jadi dan ke-6 NGO ini kita pun telah vetting dengan pihak PDRM untuk memastikan tiada unsur-unsur terorisme dan sebagainya, dan sepanjang tempoh ini kita menyalurkan bantuan dari segi perubatan, pendidikan, penajaan anak-anak yatim. Kita ada sekolah-sekolah yang telah kita tubuhkan di dalam Syria dan juga yang berada di Turki. Kita juga menyalurkan bantuan makanan ya, sepanjang bulan Ramadan, khususnya tak lama lagi ni kita telah melancarkan order food di mana kita boleh memesan makanan macam kita pesan makanan atas talian tu, tapi bukan untuk diri kita, untuk mereka di sana. Dan juga kita menyalurkan bantuan di Lebanon dan di kawasan Turki yang bersempadan dengan Syria juga kita ada menyalurkan bantuan. Dan yang paling besar yang kami laksanakan, yang telah saya sendiri pergi baru-baru ini, saya baru pulang dari misi yang lepas, adalah kita menyediakan kawasan perumahan yang kita panggilkan projek Wakaf Perumahan Pelarian Syria, Kampung Malaysia Syria Care. Yang ini saya cukup teruja rasa nak kongsikan kalau boleh. Ketika kami sampai ke projek ini kita mula lancarkan tahun lepas dalam bulan 3 macam tu. Dan dalam tempoh setahun alhamdulillah kita telah berjaya merealisasikan. It was like a dream. It was kita apa yang kita rancangkan, dan sekali kita dapat
merealisasikan projek ini. Dan ketika mana saya dan tim sampai, ya dari jauh, kita dah nampak bangunan kuning. Ini sewaktu mana kita turun ke kem-kem pelarian yang berada di sekitar utara Syria. Ini visual yang sedang dimainkan ni, Ya, visual ini. Dan beginilah keadaannya di kawasan utara Syria ni, di mana-mana Mereka saja. hanya tinggal di kemah-kemah. Kebanyakannya di kemah-kemah. Ada juga yang tinggal di kawasan rumah yang terpaksa mereka mengeluarkan kos sewa yang mahal, dan ada yang tidak mampu untuk membayar sewa-sewa rumah mereka. Dan tapi di rata-rata kita pergi, yang kita lihat hanyalah kemah-kemah. Suatu kali terakhir saya ke sana tahun 2019. Sebelum ketika kami berada di sana dan berada di kawasan Idlib khususnya, kita kata depan nampak kemah, belakang kemah, kiri kanan kemah, jalan ke mana-mana pun nampak kemah. Sebaik saja kami pulang, berlakunya serangan yang begitu dahsyat di kawasan Ma'arat Nu'man, dan berlakunya perpindahan lebih 1 juta orang pelarian baru. Yang itu kita kata sekarang ni dalam kawasan yang cukup sempit ada lebih kurang 4 juta orang. Dan ketika mana kami pergi kali ini, memang benar kita nampak pertambahan kemah-kemah di kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak ada kemah. Sudah ada kemah. Jadi macam di Kampung Malaysia Syariah, sewaktu kita mula membina Kampung Malaysia ini, sekitar tu ada kemah tapi tak banyak. Tapi apabila saya sampai baru-baru ini dan melihat kawasan sekitar, sungguh-sungguh menyedihkan. Kita mampu menyediakan 292 buah rumah untuk 292 keluarga. Namun hakikatnya di luar sana terdapat terlalu ramai orang yang tinggal dalam kemah-kemah yang sangat daif. Yang saya fikir tak ada siapa pun yang daripada kita mampu untuk tinggal dalam kemah-kemah sebegitu. Perkampungan Malaysia di Syria Care di Syria ini, dari mana dananya? Adakah dananya yang dapat dikumpulkan itu daripada hasil sumbangan orang ramai, ataupun pihak Syria Care bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk nak buat rumah tu? Betul. Bukannya kos yang murah, kita nak beli rumah kat bandar ni pun belakang kira lah kan. Tapi bagaimana keadaan di Syria yang bergolak konfliknya? Ya, bagaimana Syria Care mampu melakukan perkara ini? Okey, sewaktu kos keseluruhan bagi Kampung Malaysia Syariah ini bernilai 3.8 juta ringgit, dan kita masih lagi kekurangan dana hampir RM300 untuk mencukupkan kos keseluruhannya. RM300? RM300,000 untuk mencukupkan kos keseluruhannya. Sumbangan diterima daripada orang ramai dan projek ini dibuka secara wakaf. Jadi semua yang menyumbang untuk projek ini, insya-Allah pahalanya tu bukan habis kat sini je lah. Sampai bila-bila insya-Allah. Dan alhamdulillah semuanya adalah hasil sumbangan dari orang ramai. Itu yang amazingnya. Itu yang saya rasa di segi holistiknya, apabila kita melakukan kerja-kerja macam ni, kita tidak ada dapat dana yang besar satu seketul kita katakan. Tetapi dari sumbangan orang ramai, orang ni RM1, orang ni RM2, orang ni RM5. Barangkali yang banyak duit tu boleh bagi RM1,000 dan sebagainya. Namun kita dapat menggerakkan bantuan ini walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan kita sebagai rakyat Malaysia juga terjejas dengan keadaan ini. Okey, baik Puan. Kalau kita lihat kepada dari segi bantuan yang diberikan kepada penduduk ataupun kepada masyarakat di Syria itu sendiri, mungkin ada cabaran-cabaran yang dihadapinya ketika kita tahu dalam tempoh daripada 2019 sehingga 2021 ini, 10 dekad ini, ramai yang kehilangan nyawa dan sebagainya. Isu keselamatan juga perlu kita perlu melihat, kita perlu perincikan juga. Dan bagaimana pula dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik ini, bagaimana agaknya cabaran yang dihadapi oleh pihak Syariah Care sendiri? Kita memang terasa sekali bila perjalanan kali ini dalam musim pandemik ini, segala urusan sangat terperinci, rumit, jadi lambat dan sebagainya. Tetapi dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita, kami sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, sama ada di dalam Malaysia maupun yang berada di Turki dan juga yang berada di utara Syria. Jadi semua perjalanan kami adalah kita telah maklumkan dan di bawah pengetahuan pihak PDRM, contohnya Wisma Putra, pihak kedutaan kita. Jadi kita sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan dan untuk memastikan kawasan-kawasan yang kita pergi itu tidak ada serangan dan sebagainya. Namun walaupun
utara Syria itu dikira selamat, tetapi ianya masih berada di zon perang. Contohnya dalam perjalanan kami ke Al-Bab baru-baru ini, pada hari kedua kami ke sana, saya memerhatikan perjalanan tu agak panjang. Saya fikir semalam dah sampai Al-Bab, patut time ni dah sampai kan. Jadi saya tanya kenapa jauh perjalanan hari ni. Dia kata, oh jalan yang satu lagi tu ada serangan. Jadi mereka cuba elakkan. Jadi Alhamdulillah kami tidak terlibat. Dan apabila selepas kami keluar, dalam 10 hari selepas kami keluar, kami mendapat berita kawasan-kawasan yang kami ziarahi juga telah ada serangan. Jadi risiko-risiko tetap ada. Tetapi sebagai sebuah NGO, kita cuba memastikan sebaik mungkin laluan yang kita pergi itu adalah selamat, jauh daripada sebarang serangan dan sebagainya, dan sebagaimana saya kata, kita bekerjasama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan itu selamat. Terutamanya pihak yang orang kata apa, wired to the ground, yang memahami selok-belok di kawasan di Syria itu. Puan, dan masa sama juga kita nak melihat kepada pemerhatian Puan sendiri melihat kepada situasi di sana, sebab kalau kita imbas kembali, saya ingat pengalaman yang diceritakan oleh sahabat kita di Extra One ini yang pernah ke Syria, ke Aleppo tak silap saya, misi bantuan musim sejuk. Dia bercerita keadaan di situ adalah bangun pagi, kita biasa mungkin dengar bunyi alarm jam, ayam berkokok, bunyi cengkerik mungkin, tapi mereka sepanjang masa bunyi letupan, dentuman. Dan sampai dah balik Malaysia pun terngiang-ngiang asal dengar bunyi sikit tu macam terus tunduk nak cover diri. Itu mungkin PTSD lah kan. Tapi Puan sendiri berada di sana dan memberi bantuan kepada mereka ni, bagaimana kehidupan mereka ni? Sebab kita tak boleh bayangkan, kita yang dengar bunyi alarm ni pun kadang semak nak tolak. Bunyi guruh pun dah melata. Terus kita snooze saja. Kecut perut bila dengar bunyi guruh, dentuman yang begitu kuat. Tapi ini, adakah ini sudah jadi norma rutin ataupun mereka sudah lali? Bagaimana kehidupan di sana Puan? Sebab kita tak dapat bayangkan juga. Saya fikir sebenarnya benda ini tak sepatutnya menjadi sesuatu yang normal. Tetapi apa pilihan yang mereka ada? Dan sebagai manusia, kita akan sentiasa cuba adapt dengan suasana. Itu yang saya kagumkan dengan mereka. Apabila saya berhadapan dengan kanak-kanak, kita buat temu ramah dengan mereka dan tanya pengalaman mereka, apa yang mereka lalui, saya fikir saya sebagai orang dewasa pun tak sanggup nak lalui. Ada yang ayahnya dikelar di hadapan mereka. Tetapi cara dia bercerita dengan saya, tak ada riak di muka dia. Sebab dia dah terpaksa lalui benda ni saban hari. Dan bagi mereka, dia dah tak takut dah. Kalau misalnya serangan ke apa ke, dia dah tak fikir. Dia cuma fikir macam mana dia nak continue hidup sehari demi sehari. Dan di situlah cabarannya kita untuk membantu mereka. Sebab sebenarnya trauma yang mereka lalui ini sebenarnya sangat besar. Dan kehadiran kita, orang luar yang jauh beribu kilometer datang memberi bantuan dan prihatin kepada mereka, itu sebenarnya antara sumber kekuatan mereka. Bila dia tahu ada orang luar yang prihatin, yang ambil beratlah apa yang mereka lalui kan. Sebab dalam keadaan mereka yang telah melalui berbagai-bagai itu, ada yang misalnya yang saya jumpa tak boleh, tidak dibenarkan patah balik untuk tengok mak dia sebab barangkali mak dia dah hancur badan, sempat larikan diri selai sepinggang. Yang lari selai sepinggang ni cukup ramai yang unprepared, tetapi masa tu juga lari. So kita sebenarnya tak boleh nak imagine. Kita nampak dia susah, tetapi macam kita nampak tinggal di dalam kemah, dia nak sampai ke kemah tu, dia telah melalui berbagai proses, kadang berpindah randah, dan macam tadilah kata dengar bunyi kapal terbang, mata sentiasa mendongak ke langit nak tengok apa yang bakal jatuh. So dia seolah-olah dia dah menjadi norma, satu benda yang normal, tetapi pada saya tidak sepatutnya mana-mana manusia pun melalui situasi sebegitu. Ya, banyak keadaan di sana yang mungkin tak tercapai. Betul. Di fikiran kita yang berada di negara yang alhamdulillah aman. Tapi kita juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu mereka yang dalam konflik, kerana seperti yang disebutkan oleh Puan tadi, bantuan daripada pihak luar itu memberi mereka sinar untuk terus hidup, memberi mereka sedikit cebisan harapan untuk meneruskan kehidupan. Kalau boleh saya tambah sikit. Tadi sebut tentang kita hidup di sini aman ya. Setiap kali kita pergi ke sana, setiap kali kita hulurkan bantuan, mereka sentiasa mendoakan kita. Dia bukan doakan penyumbang sahaja. Dia sentiasa menyumbangkan rakyat Malaysia, dia sentiasa menyumbangkan kesejahteraan Malaysia. Malah setahun yang lepas pihak Asrawan ini pun ada menyebarkan video yang
yang kita telah publishkan berkenaan doa mereka kepada kita. Jadi sebenarnya barangkali kehidupan kita yang walaupun dilanda pandemik sebegini tetapi masih dalam keadaan aman, wallahu alam, barangkali berkat doa-doa mereka juga, yang mereka adalah orang-orang yang tertindas, yang tidak pernah melupakan kita. Jadi apalah salahnya kita yang hidup dalam keadaan yang senang ini, alhamdulillah, walaupun saya yakin di luar sana mungkin ramai yang teruji dengan pandemik, kita hulurkan bantuan, insya-Allah apa yang kita beri kat dia, bukan saja dia dapat di dunia, kita dapat di dunia dan kita akan dapat di akhirat. Dia pahala tu insya-Allah tak lari dah, confirm. Kan? Dan yang penting ikhlas. Yang orang kata apa, kalau kita menderma atau bersedekah ni tak jatuh miskin kita. Betul. Tak jatuh. Lagi tak kaya berapa. kita. Okey, Puan, kita banyak lagi nak bincangkan mengenai apa yang boleh kita pelajari kerana negara Syria ini walaupun dalam keadaan bergolak tapi kita boleh mempelajari sesuatu daripada mereka, dan itu akan kita ceritakan, bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Ya, masih lagi membincangkan mengenai konflik di Syria itu, dan bersama kita adalah pengerusi Syria Siti Sakinah Mia Omar yang sebentar tadi banyak menceritakan mengenai penderitaan rakyat Syria dan apa agaknya dari segi bantuan-bantuan yang dihulurkan oleh Syria kepada mereka. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita, Puan. Puan, kalau kita lihat kepada situasi di Syria itu, kita tahu dalam konflik peperangan boleh saya katakan, apa peluang yang mereka ada ataupun apa pilihan yang mereka ada sebenarnya? Apabila mereka bangun daripada tidur, adakah mereka ini terus mencari makanan ataupun mungkin dari segi sepanjang hari mereka apa yang mereka lakukan? Dan tadi Puan juga mengatakan mengenai ada dari segi mungkin dari segi pendidikan diberikan kepada mereka. Apa tujuan pendidikan itu diberikan? Walhal mungkin dari segi sektor pekerjaan di sana mungkin agak berkurangan dan sebagainya. Bagaimana boleh kita perhatikan? Baik, kalau saya boleh kongsikan sedikit, sebenarnya rakyat Syria sebelum peperangan mereka hidup selesa dan senang macam mana kita juga di sini. Dan mereka di kalangan orang yang biasa memberi, ya, biasa membantu, dan orang Syria ni dia terkenal dengan karamnya, pemurahnya. Tetapi apabila berlaku peperangan dan apabila mereka sendiri yang berada di tahap mereka pula yang meminta-minta, itu merupakan satu tekanan yang hebat sebenarnya kepada mereka, sebab mereka tidak lagi boleh memberi tetapi terpaksa menerima. Dan dalam keadaan peperangan dan dalam kepadatan manusia di kawasan utara Syria ni, nak mencari pekerjaan tu bukan mudah. Jadi bila dia orang bangun pagi, apa yang dia fikirkan, sudah tentu sebagai ibu bapa memikirkan apa yang nak bagi makan kepada anak-anak mereka untuk hari ini. Kan, kalau kita biasanya kita akan fikirkan kita nak makan apa. Dia akan fikirkan hari ini dia dapat makan ataupun tak. Dan kalau ada benda yang dia dapat makan, cukup tak untuk ahli keluarga dia? Adakah dia terpaksa memilih antara anak dia yang 1, 2 dan 3 untuk dia beri makan untuk hari ini? Itu situasinya. Dan kita tidak lagi belum lagi membincangkan dari segi emosinya, bagaimana kita kadang-kadang kat Malaysia ni pun diuji sikit, kita rasa down, kita rasa dah tak boleh nak berfikir dengan baik, kan. Jadi cuba bayangkan keadaan mereka, bangun yang ada adalah kanvas. Kalau dulu mereka ada rumah yang ada berbilik-bilik, tiba-tiba semua tak ada dan tiba-tiba kena duduk dalam kemah kanvas. Kalau yang masih baru, tadi ada gambar tu yang kemah yang baru, tapi ada yang ni yang masih baru. Ya, ada juga yang sangat uzur, yang kadang-kadang dibuat ni kan, dia kadang-kadang dia letak selimut, buruk, rap, kapet lama, kan. So tekanan perasaan tu kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang tidak boleh berfikir dengan dengan waras, kan. Tetapi apa pilihan mereka ada? Mereka perlu teruskan hidup, dan pengalaman saya berjumpa dengan mereka, mereka jenis orang yang tak mudah putus asa. Walau dalam keadaan bagaimanapun, mereka sentiasa berusaha untuk hidup dengan apa cara sekalipun. Jadi mereka bukan orang yang malas, yang saja nak tunggu bantuan datang, tidak. Tetapi keadaan menyebabkan mereka begitu. Namun apa saja peluang pekerjaan, walaupun on daily basis punya perbelanjaan dan sebagainya, mereka akan cuba usahakan. Itu pengalaman setelah saya jumpa ramai juga over the years yang melaksanakan kerja-kerja misi ke sana. It is not easy, but alhamdulillah they survive. Dan bercakap mengenai soal bantuan ini juga, kita tahu Syria banyak memberikan bantuan, tetapi kita nak bergerak ke hadapan sedikit dan kita harapkan bahawa program seperti ini dapat membuka mata rakyat Malaysia, lebih ramai rakyat Malaysia di luar sana untuk menghulurkan bantuan.
walaupun kita rasa diri kita susah, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih susah daripada kita. Tapi apa yang bantuan mereka perlukan? Sebab kadang kita ingin membantu tapi kita tidak tahu caranya. Kadang-kadang kita rasa benda ni baik untuk dia tapi tak semestinya baik untuk betul. dia. Jadi apa sebenarnya di pihak Syria Care yang rapat dengan buat engagement dengan mereka ini, apa sebenarnya bentuk bantuan yang sangat diperlukan oleh mereka, bukan saja ketika ini tapi juga di masa hadapan untuk membantu mereka ini nak keluar daripada konflik. Mungkin sukar kerana di luar bidang kuasa kita sebagai rakyat kebanyakan ini, tetapi ada peranan yang boleh kita mainkan. Jadi apa bentuk bantuan yang sekurang-kurangnya boleh membantu mereka ini lift their spirits to live every day? Kita duduk dalam keadaan PKPB pun kita dah stressful ya. Mereka dulu berada dalam kawasan terkepung 4-5 tahun. Lagi bagaimana stressfulnya. Tadi soalan berkenaan tentang pendidikan tadi, dan itu adalah antara perkara penting yang sebenarnya yang untuk kita menyediakan generasi akan datang. Walaupun dalam keadaan mereka yang begitu sukar, walaupun kadang-kadang ada kanak-kanak yang tercicir pelajaran mereka, semangat mereka untuk belajar sangat tinggi, dan kami menyediakan sekolah-sekolah di mana kita fikir ini adalah persediaan untuk mereka membangunkan negara mereka di masa hadapan. Dan ini antara yang di skrin sekarang ni, antara projek yang kita laksanakan iaitu untuk menaja anak-anak yatim Syria, di mana di sana oleh kerana peperangan yang berlaku, begitu ramai sekali anak-anak yatim yang mana ibu-ibu mereka tidak mampu keluar bekerja. Jadi bagaimana mereka untuk survive, itu salah satunya melalui projek penajaan anak-anak yatim ini. Dan di samping pendidikan, di samping penajaan anak-anak yatim, ya, projek besar yang kita laksanakan iaitu seperti projek wakaf perumahan pelarian Syria ini juga memberi harapan mereka, ya, sebab sebagaimana ada salah seorang wanita yang saya jumpa di kampung Malaysia, dia cakap for the first time dalam beberapa tahun, ya, sebab dia tinggal dalam kemah, bila dia tidur dia terasa aman. Bila dia tidur, kalau hujan dan sebagainya, dia tidak khawatir kemah tu akan roboh ke atas dia. Dan for the first time in many years, dia rasakan apabila, sebab bila di dalam camp macam tu kita tak ada security, tak ada safety, kan, so dia rasa selamat. Dan ni kalau boleh saya kongsikan, perjalanan kami biasanya kami mulakan dengan menziarahi golongan ulama, dan ketika ini kami menziarahi Allahyarham Syekh Ali As-Sobuni. Baru-baru ni saja selepas kami pulang dia meninggal dunia, lebih kurang 20 hari selepas kami pulang, dan kami dapat berita kami merupakan tetamu terakhir beliau. Saya dengar tu masa tu dalam kuarantin, berawang juga seorang-seorang sebab mengenangkan tu. Jadi alhamdulillah beliau, keluarganya menerima kami dengan begitu baik. Ini adalah kali ke-6 saya menziarahinya dan mendoakan perjalanan kami selamat keluar, pergi dan balik. Alhamdulillah. Ya, sebab lepas kita balik tu yang kita dengar ada pengeboman yang berlaku di beberapa areas. Tahun lepas kami berkesempatan berjumpa dengan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi di Doha. Begitu juga mendoakan kami, itu Syekh. Dan saya begitu rasa very humble sebab mereka jemput saya duduk sebelah Syekh. Dan Syekh juga merupakan antara sosok yang memainkan peranan dalam Syria Care daripada awal, kerana memberi mandat untuk Syekh Samir Sakab, pengasas kita, untuk menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan ini. Apa perkara yang boleh kita pelajari daripada konflik di Syria? Kerana kadang-kala sesuatu insiden ataupun event dalam kehidupan kita membuatkan kita refleksi terhadap apa yang berlaku terhadap diri kita. Tetapi kadang-kala kita juga tidak perlukan kejadian yang buruk menimpa hidup kita sebagai turning point. Baru nak bertaubat, ya. Tapi sekurang-kurangnya apa yang berlaku di sana, di Syria ini, saya kira sudah cukup untuk membuka mata kita yang berada jadikan teladan lagi. Ya. Jadi apa sebenarnya pengalaman Puan sebagai pengurusi Syria Care, berulang-alik ke sana melalui beberapa misi, apa perkara yang boleh kita pelajari, yang perlu kita hargai, berada di sini, dan apa yang boleh kita bantu mereka ini? Okay. Satu, saya fikir penting kita don't take things for granted. Don't take people around you for granted. Orang-orang yang kita sayang, hargai mereka. Hargai nikmat yang kita kecapi sekarang. Salah satu pelarian kita jumpa, dia kata, saya dah lama tak merasai nikmat pegang tombol pintu. Sebab bila mereka tinggal dalam kemah, tak ada tombol pintu. So bila dapat pegang tombol pintu tu nikmat. Kita hari-hari buka pintu, tak terasa apa-apa. Because we take things for granted. Jadi jangan ambil mudah atau pandang enteng dengan nikmat yang Allah bagi kat kita ni. Apa yang Allah bagi ni kita beri balik. Kita beri balik, itu tanda kesyukuran kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan saya selalu sebut dua perkara yang saya belajar daripada mereka adalah faith
dan juga hope. Mereka sentiasa cukup tinggi kepercayaan mereka terhadap takdir yang berlaku kepada mereka dan mereka tidak pernah putus harapan. Jadi jika mereka yang melalui proses diduga sebegini rupa tidak berputus asa, apatah lagi kita yang berada di sini. Jangan berputus asa dari membantu. Ada pula kan yang kata, saya dah bantu banyak tapi dia orang masih lagi tak settle. Kita nak buat macam mana? Itu dugaan hari dia. Kita tak nak esok-esok hari kita pula. Kan? Jadi itu saya rasa yang penting. Sedikit sebelum kita nak berpisah ni, mungkin bagi mereka yang menonton kita di Awani Pagi ni, bagi mereka yang ingin membantu, mungkin saluran-saluran mereka untuk membantu tu bagaimana? Mungkin Puan dapat perincikan secara ringkasnya. Ringkasnya, baik. Kita telah pun melancarkan projek Ramadan Al-Khair buat kali ke-9 dan kita ada satu platform yang kita namakan Order Food. Boleh pergi ke www.syriacare.org.my untuk melihat saluran-saluran untuk menyampaikan bantuan. Boleh juga pergi ke Facebook page Syriacare Malaysia dan juga IG Syriacare Malaysia. Di situ kita sentiasa update tentang agihan. Kita sangat particular tentang untuk kita maklumkan kepada orang ke mana wang mereka pergi. So kita sentiasa update di situ tentang berita-berita yang berlaku. Begitu juga dengan ke mana wang yang orang ramai sampaikan diagihkan. Dan saya juga banyak berkongsi pengalaman di sana melalui Travelog untuk orang lebih memahami keadaan di sana. Baik, terima kasih Puan Siti Sakinah Mia Omar, pengerusi Syriacare, berkongsi pengalaman di Syria dan bagaimana anda di luar sana boleh membantu dan apa yang penting, apa yang boleh kita pelajari teladan daripada apa yang berlaku di Syria. Seperti yang disebutkan Puan Siti Sakinah tadi, teringin lama nak pegang tombol pintu sebab duduk dalam kemah. Don't take things for granted. Itu juga boleh kita apply kepada mereka yang ketika kita dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Tapi apapun kesengsaraan mereka di luar sana lebih teruji berbanding kita di sini. Dahulukanlah bantuan anda kepada mereka melalui saluran yang disebutkan tadi. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.